Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai bunyi yang berfaedah, bunyi yang memudaratkan dan juga cara mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, mari kita lihat dulu bunyi yang berfaedah. Okey, yang pertama bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. So maksudnya kat sini kita bunyi yang dikeluarkan melalui mulut kita iaitu suara membolehkan kita berkomunikasi antara satu sama lain kan. So bunyi ini bukanlah bunyi yang memudaratkan kecuali lah jika awak menjerit kan. Awak jerit nak cakap dengan seseorang itu mungkin adalah bunyi yang memudaratkan. Okey, seterusnya bunyi muzik boleh menghiburkan. Okey, kita dengar muzik, kita dengar lagu untuk menghiburkan hati kita kan, untuk menenangkan fikiran. Okey, ini adalah bunyi yang berfaedah. Maksudnya dia mendatangkan kebaikan kepada kita kan. Seterusnya, bunyi siren memberikan isyarat kecemasan. Bunyi ini juga memberi faedah sebab jika ambulan atau polis ni tidak membunyikan siren, so kita tak tahu bahawa ada sesuatu kecemasan yang sedang berlaku kan. So lebih baik polis atau ambulan ni ataupun ada bomba kan, bomba pun menggunakan siren. Mereka boleh menggunakan siren ni sebagai isyarat kecemasan dan boleh membantu pengguna jalan raya yang lain untuk tahu bahawa mereka perlu bertindak segera dengan mengalihkan kenderaan ke bahagian tepi jalan bagi memudahkan polis, ambulan ataupun pihak bomba untuk menjalankan tugas mereka kan. Okey, seterusnya bunyi deringan telefon memberikan maklumat. Maksud kat sini bila ada bunyi dekat telefon kita, kita tahu seseorang sedang menghubungi kita, seseorang sedang menghantar SMS kepada kita. So dekat situ komunikasi pun berjalan kan sebab kita akan menjawab panggilan, menjawab SMS. So melalui bunyilah kita dapat maklumat bahawa telefon kita tu sedang dihubungi oleh seseorang kan. So betapa pentingnya bunyi ni ya. Okey, seterusnya bunyi yang memudaratkan. Okey, persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Okey, contoh dia awak pergi ke kawasan yang bising, contohnya ada konsert kan, dekat satu-satu tempat tu. So bila awak berada di kawasan yang bising ni akan menyebabkan awak sukar nak bercakap antara satu sama lain. Awak tak boleh dengar sebab bunyi muzik yang terlalu kuat. Okey. So terusnya, ni sangat mudaratkan. Bunyi bising persekitaran boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Okey, tengok ni. Gambar-gambar yang saya beri ni. Okey, bila kita berada di kawasan persekitaran yang terlampau bising, bukan sahaja sukar untuk kita berkomunikasi, malah dia juga mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi jika kita terdedah terlalu lama terhadap persekitaran yang bising ni ya. Okey, berikutnya. Bunyi bising yang didengari secara kerap atau terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okey, ini kesan dia. Bila awak terdedah terlalu lama terhadap persekitaran yang bising, lama-lama awak akan menghadapi masalah pendengaran. Maksudnya telinga awak makin lama makin tak boleh dengar. Okey, so akan lama-lama boleh jadi pekak lah ataupun awak akan dengar perlahan sangat kan. Padahal kita tahu keadaan sekeliling tu huru-hara, kucak-kacir kan. Maknanya terlalu bising kan. Okey. So, bagaimanakah cara untuk kita mengurangkan pencemaran bunyi? Okey, cara yang pertama ialah memakai pelindung telinga seperti petugas di landasan kapal terbang menggunakan alat ini untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Okey, kalau kita pernah diri dekat tepi landasan kapal terbang, kita boleh dengar bunyi enjin kapal terbang ni yang terlalu kuat kan. Itu kita pergi sekali-sekala je. Tapi bagi petugas yang hari-hari bertugas, mereka memang perlu memakai pelindung telinga. Okey, seterusnya penyerap bunyi. Okey, seperti pemaidani, langsir boleh mengurangkan getaran bunyi. Maksudnya kita bubuh dalam rumah, macam dalam rumah kita ni ada langsir, ada pemaidani, ada sofa. So semua benda-benda ni akan bertindak sebagai penyerap bunyi. Kalau awak ingat lagi saya dah kata kalau dalam rumah yang kosong kita boleh dengar gema.
Tapi bila rumah tu kita isi dengan barang-barang atau perabot, kita tak akan dengar gema sebab semua barang-barang dalam rumah ni dan juga perabot ni akan bertindak sebagai penyerap bunyi. Seterusnya kita menanam banyak pokok-pokok di sekeliling kawasan yang mengeluarkan bunyi yang kuat. Okey. Pokok ni kita tanam memang bagus. Dia bukan sahaja membekalkan oksigen kepada kita, tapi juga boleh bertindak sebagai penyerap bunyi. Okey. Akan membantu kita menyerap bunyilah daripada persekitaran, kan? Dan seterusnya menguatkuasakan undang-undang mengenai pencemaran bunyi. Okey, memang dah ada dah undang-undang yang saya tahu kita ada undang-undang bahawa lapangan terbang tidak boleh dibina berhampiran kawasan perumahan seperti yang kita tengok tadilah bunyi yang bising boleh menyebabkan tekanan, kan. So memang lapangan terbang memang tidak boleh dibina berhampiran dengan kawasan perumahan. Dan seterusnya kalau lebuh raya. Kalau lebuh raya tu berhampiran dengan kawasan perumahan juga akan dibina tembok, okey, sebagai penyerap bunyi untuk mengurangkan bunyi kenderaan daripada lebuh raya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Assalamualaikum.